Okey, Assalamualaikum, bertemu kembali. Hari tu sebelum ni kita ada buat kita pasal counter gap up lah. Terlupa gap up. Ada lagi satu kawan dia, gap down. Itu pasangan hidup dia lah, gap down lah. Maksud dia dalam counter ni, dalam saham ni dia ada gap up dan juga gap down. Dan jenis-jenis ni memang ada player-player yang main lah counter gap up dan juga gap down. Alright, counter yang kita tengok ni tak semestinya bintai lah, cuma bintai yang kita jumpa sekarang ni kan. Okey, counter ni juga kita pernah cerita pasal macam mana kita nak ride momentum, nak ride dia punya kenaikan dia, kita tak stop loss pada kawasan tertentu di video-video sebelum ni lah. Okey, boleh tengok video-video sebelum ni. Okey, video kali ni juga kita nak cerita pasal gap down dan ciri-ciri, simptom-simptom yang membolehkan kita masuk counter yang tengah buat gap down. Dia tengah buat gap down lah. Alright. Seperti video yang sebelum ni juga, gap down ni sebelum kita masuk counter gap down ni maksud dia menurunkan harga. Maksud dia harga pada last dia ditutup adalah pada paras 40 sen. Okey, betul? Okey. Kemudian contohlah kita nak jual barang ataupun ada peniaga nak jual barang. Cara nak melariskan barang adalah dengan menurunkan harga. Jadi bila harga pada expectation kita, harga dia rendah, maksud dia akan menarik lebih ramai pembeli lah. Okey, itu salah satu perkara yang kenapa counter ni buat gap down adalah untuk mengubah trend. Sebelum ni kan trend turun berapa hari turun ni kan, turun, kemudian counter tu buat gap down. Ini pun dia dah pernah buat gap down ni. Dia pernah buat gap down. Dia buka, okey, contoh kita tengok kat sini lah ya. Okey, ni dia tutup ni, dia buat gap up sikit, tak naik, tak jadi. Kemudian pada hari berikutnya dia tutup pada 551, 550 ni. Kemudian dia buat gap down. Okey, buat dia gap down. Kemudian kenaikan dia tak sampai ke paras yang ditutup ni. Jadi tak menjadi pula. Kemudian pula dia tutup pula lebih rendah daripada paras body. Tak jadilah pula. Okey, kemudian dia buat gap up. Untung-untung lepas buat gap up ni lebih ramai orang yang akan membeli kan, naik pula kan. Tak jadi pula, bahkan lebih banyak turun. Kemudian lagi sekali operator menurunkan lagi harga dengan usaha untuk meningkatkan, untuk mengubah trend counter tu lah. Okey, dia buat gap up. Dia buat gap down, sorry. Okey, ciri-ciri nak main gap down ni kita kena tengok kepada beberapa perkara lah sebelum kita boleh masuk ataupun boleh entry. Contoh, kalau macam contoh counter tu buat gap down, kita kata wow, harga murah, kita pun beli terus. Kemudian contoh yang macam counter ni lah, bahagian atas ni lah, buat gap down, kita pun beli terus kat kawasan sini kan. Lepas tu dia naik sikit, dan dia naik pula tak melebihi paras body, dia akan turun balik lah. Jadi kita sangkut kat sini, tapi boleh lah, adalah profit sikit kat sini kan. Cuma esok dia buat gap up, tak berjaya pula memikat pembeli, kemudian dia turun lagi. Kita dah tersangkut kat sini kan. Jadi pandai lah kan. Tunggulah signal-signal tertentu. Kita masuk dekat counter-counter yang kita yakin boleh buat profit dia. Style kita lah, style saya lah kan. Kalau tak boleh, macam contoh kalau dia buat gap up ke, dia buat gap down ke, tak ada ciri-ciri yang selamat untuk kita masuk, better jangan masuk. Alright, kali ni kita nak cerita pasal pada sebelah belah ni. Sebelah belah ni counter tu buat gap up, gap down. Bila dia buat gap down, ada cubaan menjual, tapi tak kuat, tak banyak yang dijual tu. Sebab dia pun dah tak ada orang, semua orang dah jual. Dia nak cari beli ni. Okey, dan harga dia
kena pada body. Body ni kita dah jadikan sebagai support. Betul tak? Support ni adalah hari sebelum price pada hari sebelum dia ditutup lah. Selepas ditutup lah, price selepas ditutup. Okey, dia dah berhenti tang 400 tu kan. Maksud dia itu dia punya support ataupun dia punya resistance lah bila kita ada dekat bawah ni. Okey, kemudian counter tu buat gap down. Bila buat gap down, jangan beli lagi. Waktu selamat nak beli adalah atas pada body ni lah, iaitu pada 405 ke atas. 405 safe lah. 405 ni safe untuk kita entry lah. 405 entry. Tukar color lain sikit lah, buat sama color putih lah, gelap lah. Ok, ni entry. Tapi itulah, kadang-kadang ni pun dia menjadi kita ingat safe, rupanya fake kan, rupanya nak patah balik. Jadi tengoklah, berpandukan kepada daily pula, 5 minit time frame lah. Kita nak tengok selamat tak kita entry sekarang ni, time waktu disentuh ni, ataupun nak confirm, double confirm, tunggu dia naik lagi 410 ke apa kan. Ok, kita entry kat situ. Ok, jadi salah satu syarat nak main gap up ni, dia mestilah melebihi paras resistant, iaitu harga semalam. Harga semalam ni harga sebelum tu lah, dia dah jadi resistant terbaru lah. Dia dah jadi resistant sebab kita bila dia buat gap down, di paras situ dia jadi dia punya resistant, dan dia kena lepas tu. Bila dia lepas tu, insyaAllah ok lah. Dan bila dia buat gap up pada selepas ni, rujuk pula lah kita punya video saya sebelum ni yang cerita pasal gap up. Kita kena tentukan dia punya support mana yang dia nak naik. Contoh kat sini yang kita nampak, support yang dia ada dalam sini. Bila dia lepas sini, dia dah jadi resistant barulah, dia dah jadi support barulah. Dan bila ada dekat sini, kita save lah. Kemudian selepas tu dia buat gap up pula, dan dia tak turun, maksud dia lagi safe lah kan. Dia dah membuat satu support baru kat sini, sebab dia dah tak boleh turun daripada ni. Maksud dia itulah supportnya pada waktu tu lah. Kalau nak detail lagi, kena tengok 5 minit time frame lah. Ok, video kali ni cerita pasal gap down je. Kita terlajak bab lain. Yang cerita bab lain tu rujuk pada video-video yang sebelum ni, ataupun tengok je lah semua video. Mana tahu ada video-video tertentu kadang-kadang kita dah tengok dah, tapi faham dia tu tak sampai lagi. Macam saya lah, saya pun dah main lama, tapi kadang-kadang ada perkara-perkara tertentu yang kita rasa kita faham, tapi kita tak faham sebenarnya. Tapi cerita pasal main saham ni, dia kena sabarlah. Kita kena ada alert tertentu, ataupun kita kena ada signal-signal tertentu yang bukan main masuk je. Orang kata ok, buy now, ok, kita masuk tanpa asas sebab apa aku buy ni. Rupanya orang suruh buy, sebab dia dah lepas resistant. Padahal baru 1 bit lepas resistant. Kadang-kadang dia nak test je kan. Ataupun counter tu buat gap up, dia buat gap up, dah terlepas lah resistant. Rupa-rupanya orang-orang yang beli dekat sebelum ni dah buat jualan banyak. Maksud dia gap up dia tak jadi, gap up dia jatuh kan. Jatuh ni. Ok, tutup pada paras 580. Kemudian orang tu buat counter tu buat gap up. Kita ingat, gap up ni cantik ni, bagus ni. Dan pula dia naik pula dulu kan. Kita pun kata, aku nak masuk tang rendah ni. Kita pun masuklah tang sini, kejar harga. Cerita pasal kejar harga, dia turun pula. Jadi cara pertama nak tengok ni turun, pastikan counter yang kita tengok dia buat gap down tu, dia ada sedikit penjualan dan pembelian lebih banyak. Maksud sedikit penjualan tu ni lah, batang kecil ni maksud dia cubaan untuk turun lah. Cubaan untuk turun sebab dia buka kat sini, cuba turun, kemudian dia start mendaki-daki. Kat sini kalau beli, yang ni semua berisiko lah. Berisiko sebab apa?
Sebab kita khawatir kalau dia berhenti ataupun kalau dia close pada harga, pada paras sebelum candle ni, dia akan jadi resisten yang kuat, nanti susah nak tembus kan. Dia paling safe entry adalah selepas support lah, selepas resisten yang ni lah, sebelum last price close malam. Okay, sekian dulu kita punya video kali ni, cerita pasal gap down. Semoga bermanfaat. Alright.